Seawal jam 7 pagi, semua pelajar baru yang telah mengikuti program terakhir orientasi mereka hari ini telah pun berkumpul betul-betul di hadapan hostel kolej berhadapan dengan rumah pengawal. Okey, kepada semua student baru, aku harap korang dah tahu siapa leader korang, okey? Azmi memberitahu dengan nada separa teriak kepada pelajar-pelajar baru yang sudah pun bersiap sedia di dalam kumpulan yang telah ditetapkan untuk berkemping ke hutan lipur Bukit Mantin sebentar lagi. Azmi, tiba-tiba Eddie yang berada di barisan belakang mencelah. Lekas Azmi mengalihkan perhatiannya kepada Eddie. Babe, chief leader untuk grup tu masih belum sampai lah. Beritahu Eddie berkerut dahi. Azmi memandang sekilas ke arah kumpulan dua yang dimaksudkan oleh Eddie tadi. Hanya kumpulan itu sahaja yang masih lagi belum ada ketuanya. Siapa leader grup dia orang ni ha? Tanya Azmi pada Eddie. Maka lekaslah Eddie menyemak semula senarai nama yang ada pada tangannya. Alif Haikal lah, jawab Eddie sambil membuangkan pandangan ke arah Azmi. Azmi mendesah seolah-olah mengeluh. Berkerut dahinya menahan marah. Perkara beginilah yang dia paling tidak suka. Tidak menepati janji ataupun lambat. Lekas dia memandang ke arah Jimmy yang sedang sibuk memberikan keterangan kepada ahli kumpulannya. Jimmy, mana Alif Haikal? Tanya Azmi keras. Jelas wajahnya bengang. Berkerutlah dahi Jimmy bila ditanyakan soalan itu. Dia memandang sekeliling. Dia mendapati Alif Haikal belum lagi muncul lagi di situ. Entahlah Mi, aku ni pun tak tahulah, jawab Jimmy jujur. Kau dah try call dia ke belum? Belum. Kejap aku try call dia, jawab Jimmy sambil tersengih-sengih lalu mengeluarkan telefon bimbitnya, Motorola L6-nya yang berwarna merah jambu. Lalu dia mendial nombor Alif Haikal. Dia dapat mendengar Azmi sedang membebel memaki hamun Alif Haikal. Selepas kedengaran nada tut sebanyak 4 kali, panggilan pun bersambut dari sebelah sana. Hello, Alif. Jimmy memulakan perbualan. Pelajar-pelajar baru yang menjadi anak buahnya masing-masing memerhatikannya. Jimmy. Kedengaran suara Alif Haikal dari hujung talian. Ayo, yo. Lu pergi mana? Kita orang ni dah lama sampai tahu. Mi tu, dia dah membebel yang bukan-bukan dekat sini. Bila lah kau ni nak sampai? Betul-betul Jimmy menghamburkan pertanyaan. Aku ni baru nak on the way ni. What? Terbeliak biji mata Jimmy. Pelajar-pelajar baru yang ada berhampiran dengannya turut terkejut. Jimmy tersipu-sipu bila masing-masing memerhatikannya. Alah, kejap je aku ni. Dalam masa 10 minit lagi aku sampailah. Kau tahu tak? Kita orang ni dah nak gerak ni tahu. Jimmy menengking dalam berbisik. Macam ni lah. Apa kata kalau kita jumpa terus dekat Taman Nipur tu? Okey. Kau jangan tak datang pula ya. Kalau kau tak datang, tak ada siapa nak replace tempat kau ni tahu. Pesan Jimmy tegas sekadar mengingatkan lalu menamatkan panggilan. So, macam mana? Tanya Azmi selepas melihat Jimmy sudah pun menamatkan panggilan. Dia akan tunggu kita dekat sana, jawab Jimmy teragak-agak. Okey. Kalau dia tak muncul kat sana juga, engkau tu terpaksa jugalah take over group tu. Okey? Kenapa pula? Dah engkau yang beria cadangkan dia untuk jadi salah seorang shift leader dalam aktiviti ini kan? Aku dah kata dia tu tak boleh nak pakai. Kau tu yang degil. So, engkau lah kena take over group tu kalau dia tak datang. Tegas Azmi menghamburkan kata-kata itu. Jimmy merengus benci. Tiba-tiba saja dia berasa bengang yang teramat sangat pada Alif Haikal ketika ini sambil memandang benci ke arah Azmi. Benci bila dirinya ditengking dan dimarahi. Malu. Dengan pantas dia menjelirkan lidahnya ke arah Azmi, tanda protes. Anak-anak buahnya tergelak-gelak melihatkan gelagat Jimmy itu.
"Bang, ini karipapnya," pelawa Puan Sofia selepas Encik Hasham duduk di hadapannya. Dihulurkan sepinggan karipap kepada suaminya. "Awak buat ke ni?" tanya Encik Hasham sambil mencapai seketul epok-epok lalu digigit hujungnya. Sedap. Isterinya memang pandai memasak. Hal itu memang tidak dinafikan dan sebab itulah dia jarang makan di luar. Puan Sofia hanya mengangguk lalu meletakkan semula pinggan berisi karipap tadi di tengah-tengah meja. Dicapai pula telinga cawannya lalu dihirup sedikit isinya. Rasa manis dan pahit kopinya itu bersatu menjadi satu menyusuri kerongkong. Terasa segar sangat. Senyap. "Mana Alif?" tanya Encik Hasham selepas mencapai akhbar yang memang sudah tersedia di tepi meja. "Alif awal-awal lagi dah ke kolej lah bang," jawab Puan Sofia lembut sambil mencapai seketul karipap lalu diletakkan di atas pinggan. Encik Hasham memandang Puan Sofia pelik. Berkerut dahinya memandang ke arah isterinya itu. "Hari Sabtu pun dia ada kelas ke?" tanya Encik Hasham muskil. Setahunya, kolej tempat anaknya belajar tiada pula kelas pada hari Sabtu. Jadi kenapa hari ini Alif ke kolej pula? Getusnya. "Abang dah lupa lah tu," kata Puan Sofia sambil menyumbat separuh karipap ke dalam mulut. "Alif kan ada kemping hari ni dekat hutan lipur Bukit Mantin tu," beritahu Puan Sofia mengingatkan. "Oh iya." Encik Hasham menempelak dahinya perlahan. Dia terlupakan akan hal itu. Puan Sofia hanya tersenyum tipis. "Dah lama ke Alif tu betul lah?" tanya Encik Hasham lagi. Puan Sofia mengelamun, mencongak sesuatu melalui kotak fikirannya. "Kalau tak silap jam 7 pagi tadi," beritahu Puan Sofia jujur dan sopan. Encik Hasham melihat jam tangannya, sudah menunjukkan pukul 8 pagi. "Boleh pula lah budak tu bangun awal pagi. Biasanya kan pergi kelas pun lambat," kata Encik Hasham sambil tertawa kecil dan heran. "Dah lambatlah tu bang. Dia tu sepatutnya pukul 7 dah kena ada dekat sana. Tapi pukul 7 baru nak keluar rumah," jelas Puan Sofia sambil tergelak kecil. "Lah, iya ke? Sama ajalah ya. Memang tak pandai nak tepati masa betul lah anak kita tu," kalau Encik Hasham sambil menggeleng-geleng. Disangkakan Alif Akal ni dah pun berubah perangai dalam menepati masa. Rupanya sangkaannya meleset. Tiba-tiba, Puan Sofia berkerut dahi sambil memegang kepala. Encik Hasham yang perasan dengan keadaan isterinya itu memandang hairan. "Yang awak ni kenapa ni?" tanya Encik Hasham cemas. "Pening kepala sikit ni bang," jawab Puan Sofia sambil memicit-micit kepalanya. "Sakit lagi ke? Ni awak ni dah makan ke belum ubat yang saya belikan untuk awak tu?" soal Encik Hasham cemas. "Dah bang," jawab Puan Sofia sopan. Entahlah kenapa, sakit kepalanya masih lagi belum kebah walaupun hari Sabtu sudah bertandang. Kebiasaannya, sakit kepalanya itu akan kebah selepas hari Jumaat berlalu. Namun, kali ini lain pula situasinya. "Sure ke awak dah makan ubat tu? Dah tu kenapa tak baik lagi pening awak tu? Sepatutnya, semalam aja kan pening awak tu. Hari ni patutnya dah okey." Encik Hasham hairan. Encik Hasham memang sudah sedia maklum tentang sakit kepala Puan Sofia itu. Dia memang tidak mahu membawa isterinya ke klinik ataupun ke hospital. Dia tidak mahu sesuatu berlaku pada isterinya. Rahsia isterinya hanya dia seorang sahaja yang tahu. Isterinya sendiri tidak tahu tentang rahsia yang ada padanya. "Entahlah bang. Pening ni masih lagi rasa. Tapi taklah sehebat semalam," jelas Puan Sofia sambil mengurut-ngurut ubun-ubun kepalanya. "Sakit tu kat atas kepala saya ni bang," beritahu Puan Sofia sambil menguit-nguit kepalanya. Encik Hasham semakin hairan. Dengan lambat-lambat dia bangun, melangkah menghampiri Puan Sofia. Dia ingin melihat bahagian sakit yang dimaksudkan oleh isterinya itu.
Diselak rambut di kepala isterinya. Terbeliak biji mata Encik Hasham bila melihat keadaan kulit kepala isterinya itu. Ditelan liurnya kesat. Apa yang dilihatnya ketika ini sangatlah mengejutkan. Di lain situasi, semua pelajar baru dikehendaki berkumpul mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Setiap kumpulan sudah diketuai oleh senior mereka. Malangnya, ada satu kumpulan lagi yang masih lagi terkontang-kanting tiada ketuanya. Mi, woi, panggil Eddie sambil melangkah menghampiri Azmi yang sedang sibuk menanda kedatangan pelajar-pelajar baru yang menyertai aktiviti camping itu. Dia ingin memastikan tiada sesiapa yang tertinggal di kolej. Azmi memandang ke arah Eddie sekilas. Ada apa, Ed? Tanya Azmi selepas Eddie duduk di hadapannya. Weh, Alif Haikal ni tak sampai lagi ni, kata Eddie seolah mengeluh. Apa? Dia tenang wajah Eddie dengan wajah yang berkerut. Bengangnya kembali membuak. Jimmy. Kau sini kau. Panggil Azmi sambil memandang ke arah Jimmy yang sibuk berkenalan dengan anak-anak buahnya. Jimmy tersentak lalu berpaling ke arah Azmi yang sedang duduk di sebuah gerai kosong yang berada betul-betul di hadapan simpang masuk ke dalam hutan lipur Bukit Mantin ini. Wajah Azmi kelihatan bengis. Terkedek-kedek Jimmy melangkah menuju ke arah Azmi yang sedang duduk berhampiran berhadapan dengan Eddie. Mana Alif Haikal? Kita dah sampai sini dah. Kau kata dia nak jumpa kita kat sini kan? Herdik Azmi sebelum sempat Jimmy berkata apa-apa. Eddie di hadapannya tersengih-sengih memandang Jimmy seolah-olah mengejek. Menurut katanya tadi, dia akan jumpa kita dekat sini lah. Jawab Jimmy tersekat-sekat sambil menunduk-nundukkan kepalanya tanda hormat dan takut. Dia tahu dia bersalah. Dialah yang telah mencadangkan Alif Haikal menjadi salah seorang chief leader untuk aktiviti ini. Tak tahu pula Alif Haikal rupanya seorang yang tidak menepati masa. Aku tak kira. Kalau dalam masa 5 minit lagi dia tak sampai, kau kena take over group dia. Tapi... Tak ada tapi. Bentak Azmi sebelum sempat Jimmy menjawab. Beberapa saat kemudian, kelihatan sebuah kereta perdana V6 hitam menyusur masuk ke simpang menuju ke hutan itu. Masing-masing tertumpu pada tuan punya kereta. Jimmy mengukir wajah bengang. Disebabkan pemandu kereta itulah, dia diherdik oleh Azmi sesuka hati. Malunya bukan kepalang lagi. Lekas-lekaslah Jimmy melangkah menghampiri kereta itu. Alif Haikal, how dare you? You know what? Because of you, I dah kena maki hamu dengan ketua MPP tak sedar diri, kau tahu. Because of you jugalah, yang I ni telah dimalukan oleh ketua MPP yang poyo nak mampus tu. Herdik Jimmy sebelum sempat Alif Haikal bersuara, mencuka wajahnya memandang Alif Haikal. Sorry ya Jimmy, jalan jam tadi. Ujar Alif Haikal tersengih-sengih. Dia dapat melihat ada pelajar baru perempuan yang memandang-mandang ke arahnya sambil tersenyum menggoda. Iyalah tu, nasib baik you datang tahu. Kalau you tak datang tadi, terpaksalah I take over group you tu. Jelas Jimmy sambil menjuihkan bibir ke arah sekumpulan pelajar baru yang kelihatan bosan pada wajah masing-masing. Meh sini, I kenalkan you pada mereka ya. Ajak Jimmy lalu menarik tangan Alif Haikal ke arah ahli kumpulannya. Guys, attention please. Arah Jimmy selepas sampai ke kelompok kumpulan di bawah jagaan Alif Haikal. Sini I kenalkan you, ini chief leader korang. Nama dia Alif Haikal. Panggil aja dia Abang Alif, okey? Jimmy memperkenalkan Alif Haikal kepada ahli-ahli kumpulannya. Terangguk-angguk Alif Haikal lalu bersalaman dengan setiap ahli kumpulan di bawah jagaannya tanda perkenalan. Ada 6 orang semuanya, 3 perempuan dan 3 lelaki. Mata Alif Haikal tiba-tiba terpampan bila dia bersalaman dengan salah seorang juniornya. Roselia, ujar gadis itu selepas bersalaman dan disambut oleh Alif Haikal. Alif Haikal bagaikan tertegun di hadapannya. Sharifah di sebelahnya dipandang hairan, pelik melihatkan Alif Haikal seolah terpaku dan membeku. Cantiknya,
Bisik Ali Faikal di dalam hati bila bertentang mata dengan Rosalia. Mereka yang ada turut hairan melihatkan keadaan Alif Haikal sebegitu. Alif, you ni apa hal ni? Senggol Jimmy selepas melihatkan Alif Haikal membeku tiba-tiba. Bagaikan tersentak, lekas Alif Haikal melepaskan salaman. Dia terkejut dengan sapaan itu. Kemudiannya dia tersipu-sipu, malu sendiri. Wanita yang bernama Rosalia tadi telah pun menggetarkan jiwa dan naluri lelakinya. Pertama kali dia merasakan perasaan ini, merah padam mukanya menahan malu. Jimmy pula memandang sinis padanya. Tahu sangatlah dia apa yang sedang bermain di fikiran Alif Haikal ketika ini. Okay guys, break for lunch, okay? Arah Alif Haikal selepas semua anak buahnya sampai ke kawasan air terjun yang ada di kawasan hutan lipar itu. Indah dan permai kawasan ini, bunyi sang unggas dan pekikan sang monyet kedengaran di sana sini. Bunyi siulan burung yang pelbagai jenis di hutan ini memeriahkan kesunyian hutan. Aktiviti sebentar tadi hanyalah sekadar jungle trekking saja, melihat-lihat indahnya alam di hutan lipur ini. Kumpulan-kumpulan lain juga turut duduk berehat. Jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah hari. Makanan tengah hari yang telah disediakan oleh pihak MPP telah tersedia. Menu utama adalah nasi ayam dan sirap ais. Itulah makanan yang telah diperuntukkan untuk aktiviti hari ini mengikut kadar yuran yang telah dikenakan. Alif Haikal melangkah mendapatkan Jimmy yang sedang duduk sendirian di suatu kawasan yang agak terceruk dengan pelajar-pelajar lain selepas mendapatkan makanan. Sekali imbas, seolah-olah dirinya di pinggir jauh dari kumpulan-kumpulan yang lain. Apa pasal yang kau duduk sorang-sorang kat sini? Tanya Alif Haikal selepas punggung dilabuhkan betul-betul di sebelah Jimmy. Jimmy yang sedang mengasingkan ayam goreng, timun hiris dan saladnya tersentak kecil, terkejut dengan sapaan Alif Haikal yang secara tiba-tiba itu. Ayo, buat I terkejut ajalah you ni. Rungut Jimmy sambil mengusap-ngusap dada. Jantungnya dirasakan tiba-tiba laju berdegup. Alif Haikal tergelak-gelak kecil sambil membuka bungkusan polisterin makanannya. Air sirap aisnya pula ditebuk kasar dengan penyedut, lalu disedut rakus. Air sirap ais itu melalui kerongkongnya, terasa segar dan hilang rasa haus dek terlalu lama mendaki bukit tadi. Mujurlah, hutan lipur ini sudah disediakan anak-anak tangga untuk pelawaknya mendaki. Jika tidak, bertambah letih agaknya. Apa pasal yang you tak join grup makan, ha? Tanya Alif Haikal sekadar berbasa-basi. Jimmy menjenis-jenis ke arah Alif Haikal sekilas. Eleh, you cakap I yang you tu pun sama je. Kenapa yang you tak makan dengan budak grup tu, ha? Tanya Jimmy balik. Alif Haikal tergelak. Kau tanya aku balik. Alif Haikal menyambung gelaknya. Aku ni tak boleh klik dengan dia orang lah. Yang lelakinya masing-masing pendiam, yang perempuannya masing-masing pemalu. Jimmy tergelak selepas mendengarkan kata-kata Alif Haikal itu. You ni kira beruntung sebab dia orang still can accept you dalam grup dia orang, tahu. Aku? Kata Jimmy beria. Ada keluhan halus di balik nada suaranya. Kenapa dengan kau pula, Jimmy? Tanya Alif Haikal keheranan. Tidak memahami apa yang sedang bergelodak di sebalik perasaan Jimmy ketika ini, wajah Jimmy tiba-tiba mendung. Dia pasti ada sesuatu yang telah berlaku pada Jimmy dan ahli kumpulannya yang melibatkan perasaan. Dia orang tu... Jimmy membuang pandang ke arah ahli kumpulannya yang sedang duduk di bawah pokok dalam satu kumpulan. Alif Haikal mengekuri pandangan Jimmy. Dia orang tu terlalu best dan banyak-banyak grup yang ada, kau tahu. Happening gila grup aku tu. Semuanya open-minded. Jelas Jimmy tiba-tiba saja berubah mimik wajah gembira. Alif Haikal memandang serong kepada Jimmy. Mati-mati disangkanya anak-anak buahnya telah menggoreskan hati kawannya itu. Rupanya sebaliknya. Mangkuklah kau ni, Jimmy. Aku ingatkan dia orang tu dah bully kau tadi. Hei. Rengus Alif Haikal menyampak sambil menjamah makanannya. Jimmy tergelak besar. Senyap. Masing-masing asyik menjamah makanan masing-masing. Jimmy,
Panggil Alif Haikal sambil menyuap nasi ke dalam mulut. Apa? Balas Jimmy sikit pun tidak memandang ke arah Alif Haikal. Kau kenal Roselia tak? Tanya Alif Haikal sambil membuang pandangan ke arah Roselia yang sedang asyik makan bersama dengan kawannya, Sharifah. Roselia mana Tanya Jimmy masih lagi fokus pada makanannya itu. Tuha, Alif Haikal mencuihkan bibirnya ke arah Roselia. Jimmy mengekor pandangan Alif Haikal ke arah Roselia yang kelihatan sedang tergelak-gelak kecil dengan Sharifah. Oh, budak perempuan tu. Akur Jimmy kembali menyambung suapannya. Kau kenal dia ke? Tanya Alif Haikal beria mahu mengenali Roselia yang sudah mula menarik perhatiannya. Dia tu junior you lah, budak civil engineering juga. Jawab Jimmy acuh tidak acuh. Betul ke ni? Tanya Alif Haikal seolah-olah gembira dengan perkabaran itu. Jimmy memandang pelik pada Alif Haikal. Kenapa pula kawannya itu beria bertanyakan tentang budak perempuan yang bernama Roselia itu? Dah jatuh cinta pandang pertama ke mamat ni? Gerutu Jimmy di dalam hati. Kau tanya beria ni apa hal? Kau dah jatuh cinta pada dia ke? Tanya Jimmy sekadar menengka-nengka. Alif Haikal tersengih dan tersipu-sipu. Dia tidak menyangka Jimmy dapat membaca isi hatinya. Tiba-tiba dia dirundung perasaan serba salah. Perlukah dia berterus terang dengan Jimmy mengenai perasaannya ketika ini? Entahlah. Hanya itulah jawapan yang dianggap okey untuk diberikan kepada Jimmy. Jimmy tersengih sinis lalu menjeling Alif Haikal sekilas. Kau jangan main Alif Adika tu, kau nak letak kat mana? Kata Jimmy seolah-olah mengingatkan. Tiba-tiba saja dia terfikirkan pasal Adika Natalia. Bagaimana pula perasaan Adika Natalia jika dia dapat tahu Alif Haikal meminati gadis lain? Alif Haikal memandang hairan pada Jimmy. Kenapa Jimmy tiba-tiba mengungkit pasal Adika Natalia? Apalah kaitan perasaannya dengan Adika Natalia? Kemana perlu dia letak Adika Natalia? Sikit pun dia tidak memahami apakah maksud sebenar pertanyaan Jimmy tadi. Apa maksud kau? Tanya Alif Haikal heran. Iyalah. Jimmy memandang wajah Alif Haikal biasa. Kalau kau dah minat pada budak baru tu, macam mana pula dengan Adika? Kesianlah ke dia. Maksud kau? Alif Haikal masih lagi tidak memahami maksud sebenar kata-kata Jimmy itu. Keliru memikirkan maksudnya. Adika is your girlfriend kan? Kalau dia tahu yang you tu nak menduakan dia, macam mana? Berkerut dahi Jimmy bertanya. Mendengarkan penjelasan Jimmy itu, Alif Haikal tergelak kecil. Tidak menyangka sejauh itu Jimmy memikirkan hubungannya dengan Adika Natalia. Dia sudah dapat mengagak. Pasti keakrabannya dengan Adika Natalia selama ini telah mengundang salah sang rakan sekelasnya. Mesti kau ingat aku dengan Adika tu couple kan? Jimmy mengangguk perlahan. It's not like that lah Jimmy. Aku dengan dia tu hanyalah kawan. Not more than that. Jimmy berkerut dahi memandang Alif Haikal. You mean selama ini you all cuma kawan aja lah ya? Hairan wajah Jimmy ketika ini. Alif Haikal mengangguk sambil tertawa kecil. Aku ni dah agak dah. Pasti kau fikir aku dengan Andika selama ni pasangan. Bercinta pula tu kan? Sebenarnya taklah. Jawab Alif Haikal jujur. Aku ni memang suka pada dia. Aku pernah lamar dia untuk jadi awet aku. Tapi dia yang tolak. Sambung Alif Haikal lagi. Ada nada sedih dengan dalam kata-katanya. Oh my god. Dia tolak lamaran budak paling famous dan handsome dekat kolej ni. Serius lah. Terbeliak biji mata Jimmy bertanyakan sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah Alif Haikal atas bawah. Aku ni handsome dan famous. Mengarutlah kau. Bidas Alif Haikal atas gelaran yang diberikan oleh Jimmy tadi. Rasanya dia tidak layak menerima gelaran itu. Siapalah dia? Hanya seorang lelaki biasa yang tidak punya apa-apa. Karakter perdana fisik itu pun
Ayahnya yang berikan. Satu kolej kenal you tahu. You know, ada budak perempuan kolej kita ni yang telah upload your pictures dalam blog-blog dia orang tahu. Siap tulis pada pictures tu, Alif Haikal is so cute. Jelas Jimmy yang pernah terlihat gambar Alif Haikal yang diambil secara curi melalui kamera telefon bimbit di blog-blog internet beberapa pelajar perempuan sekolejnya. Hey, really? Betul ni? Alif Haikal terkejut sambil tergelak. Tiada sedikit pun reaksi marah pada roman wajahnya. Tak sangka, dia ada peminat rahsia. Dah macam artis pula. Gumam Alif Haikal sendirian. So, memang pastilah engkau dengan Adika ni just a friend. Betul. Tanya Jimmy lagi ingin kepastian. Yep. Jawab Alif Haikal yakin. Jimmy terangguk-angguk akur. Dan ini bermakna selama ini sangkaannya yang menganggap Alif Haikal dan Adika Natalia adalah pasangan bercinta meleset serta-merta. Macam mana caranya aku nak kenal dengan budak tu Tanya Alif Haikal menukar topik perbualan. Jimmy memandang Alif Haikal pelik. Makanannya terus diletak di atas tanah, dicapai air sirap aisnya, lalu disedut airnya secara rakus, melancarkan salur makanannya yang terasa sedikit sesak ketika itu. Kau ni biar betul Alif. Sure kau nak kenal dengan junior kau tu? Tanya Jimmy seolah tidak percaya dengan permintaan Alif Haikal tadi. Yalah. Kau ingat aku ni main-main ke? Ini first time aku jumpa perempuan yang secantik dia, seayu dia, tahu tak? Jelas Alif Haikal sambil memandang ke arah Rosalia dari jauh. Keayuan wajah Rosalia dan kesopanan tingkah laku dan tutur bicaranya sepanjang aktiviti ini dijalankan telah menarik perhatiannya. Entah mengapa, setiap kali bertentang mata dengan Rosalia, jiwanya bergetar, jantungnya laju mengepam darah. Rasa gemuruh dan berdebar tiba-tiba memuncak. Bukankah kau dah kenal dengan budak tu? Jelas Jimmy lalu menyambung makan. Memanglah. Maksud aku, nak kenal dia tu dengan lebih dekat. Jelas Alif Haikal maksudnya yang sebenar. Manalah aku tahu. Alif Haikal memandang Jimmy hairan. Aku ingatkan kau ni lebih arif pasal hal-hal perempuan ni. Iyalah kan, kau kan ramai kawan wanita. Jimmy menghela nafas halus sambil menatap wajah Alif Haikal. Kalau kau rasa kau ni gentleman, kau ngoranglah sendiri. Hei, perempuan ni suka pada lelaki yang gentleman, kau tahu. Kalau setakat nak teka perempuan guna orang, sampai mampus lah dia orang ni tak layan. Jelas Jimmy mengikut pengalaman yang dia ada. Oh, iya ke? Tanya Alif Haikal sambil memandang Jimmy seolah-olah terkejut.